Lift. Kamu depan lift. Ha. Oh. 2 bulan dah tak makan, tak minum siang. 2 bulan dah. 3 bulan tak minum siang. 3 bulan. Tak minum siang, tak minum siang. Aku katanya Minum cik. Cik, sapu simpan takkan nak bikin cik. Boleh cik eh? Yang apa ni, sekarang kita minum makan McDonald, Nazul lagi. Alhamdulillah. Nazul dapat banyak ni. Masih nak sampai rumah. Baik, gambar kipas Oh, tak ada kipas Nanti pula aku guna kipas. Aduh, ya Allah, masalah. Sana tak ada kipas Saya ada kipas di sana. Oh, ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah. Dan salam Khamis untuk anda semua. Kita dah mula dan keluar untuk bekerja. Ramadan telah pun tinggalkan kita dengan hati yang sangat berat, dengan hati yang penuh kesedihan. Dan kita terpaksa terima kenyataan Ramadan telah pun pergi. Yang datang mengganti tempat Ramadan ialah Syawal. Kita semua faham, kita semua sedar. Dan bulan yang telah tinggalkan kita ni bukan satu bulan yang biasa-biasa. Bulan penuh dengan kenikmatan, bulan yang penuh kebahagiaan, bulan penuh dengan amalan. Allahu Akbar. Jadi kita tinggalkan satu bulan daripada 12 bulan. Satu bulan ni lah yang paling best. And di mana hampir semua daripada kita berpapulas untuk jaga setiap sudut amal kita. Allahu Akbar. Berduyun-duyun beramai-ramai kita menjamu orang makan, beri anak yatim, fakir miskin makan, taja sponsor iftar orang berpuasa. Allahu Akbar. Sangat indah, sangat menarik. Tak boleh banyak, sikit, tak ada diada-adakan. Begitulah kan. Aku tumpang lah RM10, aku tumpang RM50. Kan pejabat nak buat iftar, nak jamu anak yatim, fakir miskin, kita tumpang sama. Allahu Akbar. Indah. Bulan penuh keindahan. Subhanallah. Dan malam-malam lagi penuh keindahan, di mana itu salah satu bulan yang ada sepanjang 12 bulan yang Allah kim setahun. Allah, negara kita dulu tak berlaku macam tu. Sekarang negara kita dan hanya ada satu bulan daripada 12 bulan. Bayangkan tuan-tuan, masjid berseri-seri dan sepanjang hari dan tidak berkunci, tidak tertutup selepas Isyak. Bayangkan selepas saja berakhirnya Ramadan, sebahagian besar masjid telah pun berkunci kembali. Lepas saja solat Isyak, masjid berkunci kembali. Allahu Akbar. Masa solat Isyak, 5-6 orang, 10 orang, 15 orang sahaja. Allahu Akbar. Sedih kan? Tapi sepanjang Ramadan, kita dapat keriangan, kemeriahan. Subhanallah. And kita dengar anak-anak bermain di sekitar masjid dan surau. Allahu Akbar. Masjid tiba-tiba hidup. Masjid tiba-tiba bersinar. Allahu Akbar. Sepatutnya begitu sepanjang tahun. Tapi Allah hadirkan Ramadan ni sepatutnya nak tarbiyah kita agar mempertahankan apa yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan. Allahu Akbar. Tapi kita ni hamba yang kecil, hamba yang daif. Subhanallah. Dan apa yang mampu kita buat ialah kita mempertahankan kemeriahan tu dalam hidup kita. Kita nak jadikan setiap bulan Ramadan dalam perjalanan hidup kita. Kita nak jadikan setiap perjalanan hidup kita ni, kan kita bawa setiap amalan-amalan yang telah kita bangunkan, yang kita pertahankan, yang kita telah suburkan sepanjang Ramadan. Semoga itu berjaya. Dan kita nak jaga tahajud kita. Kita nak jaga solat witir kita. Kita nak jaga solat duha kita. Kita nak jaga zikir-zikir yang kita berjaya hayati, lafazkan sepanjang Ramadan. Allahu Akbar. Kita nak pertahankan amalan sedekah kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita nak pertahankan amalan kita meraih orang berpuasa. Jangan risau tuan-tuan. Kan? Dengar suara saya dengar. Kan? Sebab kalau nak cari orang berpuasa ni tuan-tuan, susah. Kan? Dalam kelompok jumlah yang ramai. Tapi ini tips Pak Aris nak kongsi. Kan? Ada banyak madrasah di Malaysia. Madrasah, sekolah pondok. Bukan sekolah kebangsaan, bukan arus perdana, sekolah pondok. Kan? Banyak sekolah pondok yang memang amalkan puasa Senin Khamis. Cari tuan-tuan. Kan? Bagi orang Melaka.
Mana tahu kan nak ni kita pelajar kami balik pada hari Sabtu. Pelajar kami balik hari Sabtu. Ahad, Isnin kami mula berpuasa, puasa 6. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Straight 6 hari insya-Allah dengan izin Allah kan. Maka kan kalau anda ada perancangan kan nak buat donation untuk puasa, jalanlah. Lakukanlah. Tak semesti Madrasah Paris. Ada banyak madrasah di sekitar kediaman kamu. Cari insya-Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Faham sahabat. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Dan jangan tinggalkanlah, minta tolong sahabat-sahabat di medium TikTok dan juga di FB. Dan marilah kita sama-sama mempertahankan setiap amalan kita. Satu yang kita ni jangan gairah dalam beribadah. Jami' sami'. Dan biar amalan kita sikit tapi berterusan. Nampak tak? Biar amalan kita sikit. Kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah 20 kali tapi berterusan. 20, sekejap lagi kan 20, sekejap lagi 20 Allah. Tak kisahlah berapa banyak pun. Jangan terikat dengan angka semata-mata. Kita nak betul-betul rasa. Bab masuk. Kita nak rasa masuk dalam jiwa kita. Ya Allah. Ni pula ni. Ni pula ni. Okey. Siapa punya tu? Puak apa beli Wah raya lah. Bismillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Belanja kita sikit apa sahabat-sahabat di TikTok #FYP seperti sahabat-sahabat kita yang sedang lakukan. Terima kasih sahabat-sahabat yang hadir. Hidup ni sahabat, seperti mana yang kita terterakan dalam tajuk hari ni, masalah memang takkan berakhir tuan-tuan. Saya yang buat live ni setiap hari dan pun terpalit dengan banyak masalah. Banyak masalah, bukan sikit, banyak masalah. Bila kita tanya pada guru kita, tanya pada orang alim, tengok mahal tak? Mak. Ini mau allowance tambah ni. Tambah ni je cukup Sam. Ni cukup Sam. Jangan kita jaga hati orang Sam. Ini mahal Sam. Ini pun musyarat tau suami isteri tau. Macam mana nak bagi Pak Riz tau. Bila kita refer pada orang-orang alim kita ada masalah, kata ustaz saya ni bangunkan madrasah pun masalah banyak kan. Allahu Akbar. Kata guru kita, saya panjang pada tuan-tuan puan, masalah ni wajib. Masalah ni wajib pada semua orang. Masalah ni memang Allah hantar pada semua orang. Bagi orang yang Allah sayang, bagi orang yang Allah kasih, bagi orang yang termasuk dalam radar kasih sayang Allah, Allah pasti bagi dia ujian. Sedangkan Nabi SAW manusia yang paling Allah kasih. Kena faham tu. Deretan ulama, deretan manusia yang alim, manusia yang paling tinggi darjat dan kedudukannya ialah Rasulullah SAW. Memang tidak ada Nabi dan Rasul lebih tinggi pada Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW. Manusia yang akan memberi syafaat ialah Nabi Muhammad SAW. Dan setiap pada ketika itu tidak ada Nabi dan Rasul yang boleh bantu manusia lain. Nah inilah letak duduknya kedudukan Nabi kita, Nabi yang kita paling sayang, Nabi yang paling kita cinta, Nabi yang paling kita rindui, mengatasi semua kerinduan kita pada makhluk yang lain. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Itu pun Allah hantar ujian berat, paling berat, ulul azmi. Nabi-nabi yang Allah hantar ujian berat yang manusia takkan mampu, manusia awam takkan mampu untuk hadapi. Ketika Nabi dihantar ujian yang berat, Nabi tetap fikir kita sahabat. Apa saja amalan-amalan Nabi, memang Nabi khususkan kepada umatnya, iaitu kita. Allahu Akbar, subhanallah. Satu kutubah terakhir Nabi, kutubah perpisahan Nabi, kutubah wida' Nabi. Tidak ada lagi kutubah Jumaat selepas ini. Kutubah terakhir Nabi. Nabi tetap ingatkan satu wasiat yang sangat panjang. Antara Nabi ingatkan apa? Tidak akan sesat. Nabi kata tak akan sesat. Kita sibuk sebagai parents, konon-konon nak pastikan anak pandai. Kita ulang alik kelas tambahan, tak jadi salah. Tak jadi masalah. Tapi jangan sampai kamu hantar anak pergi kelas admit,
Kamu hantar anak pergi kelas fizik, kimia, bio. Kamu hantar anak-anak pergi ke kelas-kelas tambahan. Malah lebih dahsyat, hantar anak pergi kelas piano. Hantar anak pergi kelas karate. Tapi tak ada kelas Al-Quran. Tak ada kelas fiqah. Tak ada kelas tauhid. Tak ada kelas untuk akhirat dia. Ini masalah. Ini saya tegur diri saya. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, kena faham. Anak kita confirm akan ada masalah. Dia nak hadapi masalah tu dengan cara apa? Ilmu yang ada kat dalam diri dia adalah ilmu fizik. Ilmu fizik macam mana nak settle masalah. Besok dia menjaga kawan rapat dia, iaitu partner dia, sailang dia. Alamak, subhanallah, banyak ada perubahan lah. Subhanallah, sudah angkat menyapu, alhamdulillah. Wallahu akbar. Itu ibu belum telefon lagi tu. Kalau ibu telefon lagi kuat dah kerja. Besok anak kita buka perniagaan. Kawan rapat dia atau partner dia sailang dia. Dia tak ada ilmu. Macam mana nak hadapi? Mengengek cari mak bapak. Mak bapak sampai ke umur 70 masih lagi nak dengar keluh kesah anak-anak. Assalamualaikum. Cik ni minum, cik ni. Minum sikit. Ha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nampak tak sahabat-sahabat? Kan? Satu kita, kalau tahu anak kita pandai, tahu anak kita kurang pandai, anak kita cerdik, kurang cerdik, siapa pun anak kita, bagi dia ilmu agama. Dengar cerita kat masjid ada buat kelas, bawa anak pergi kelas. Allahu Akbar. Ini kita dengar anak cakap sikit, kita dah percaya. Macam mana? Kan? Kita lebih percaya anak daripada percaya orang yang bangunkan anak kita. Itu masalah kita juga. Allahu Akbar. Ada soalan, kita kongsi soalan. Kan? Antara perkara yang mesti anak kita jumpa. Kita sedang jumpa dan pasti akan jumpa apa dia? Kan? Masalah dengan orang. Ada pernah bagi tak ilmu untuk hadapi masalah dengan orang? Satu, Nabi ajar kita. Kan? Kutubah terakhir Nabi SAW. Taraktu fikum amtalilu mata masatum bihima kitabullah wa sunnata Rasulillah. Apa Nabi kita tahu? Tak akan sesat. Kita sibuk nak hantar anak kita belajar silat, belajar taekwondo supaya dia ada jati diri. Jati diri paling asas ialah agama. Jati diri paling asas ialah bab tauhid. Belajarlah silat, belajarlah njut apa taekwondo. Taekwondo apa saja. Asasnya bukan taekwondo. Asasnya bukan karate do. Asasnya bukan silat. Cantik kita buka. Kan? Asasnya bukan silat. Asasnya bab tauhid. Mentauhidkan Allah tu paling asas. Nampak tak? Anak kita belajar tumbuk orang, tapi tak gerti nak hadapi bila kena tumbuk. Masalah lah. Mengengek. Kita dah umur 60 dah pencen dah. Sepatutnya main, dah pergi masjid ulang alik. Anak masih datang kat rumah. Ayah ada masalah, ayah ada masalah. Mengadu pada Allah. Tak pernah kita ajar. Contoh, ni tips. Ni tips. Siapa nak tulis nak, saya kongsikan tips ni. Kalau tak ada. Ni tips pun tahu. Tapi saya nak, live saya setiap hari lah motivasi. Live saya setiap hari lah nak bangkitkan jiwa kita agar tak mati. Live saya setiap hari, apa pun tajuknya, kan, membawa manusia untuk dekat dengan Allah SWT. Apa pun tajuknya, nak ingatkan kita ada Rasulullah SAW. Perbanyakkan selawat. Allahu Akbar. So, sekarang nak kongsi tips ni, nyatakan kita kongsikan tips ni. Okey, apa Siddiq ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tabaruk. Terima kasih. Di TikTok, komen daripada si Majnun. Belajar bukan sebab nak pandai, belajar sebab kita ni hamba. Penyu tak belajar boleh tahu arah pantai. Allahumma faqihu fid din wa alimhu takwil. Ulama kata Allahumma faqihu fid din wa alimhu hikmah. Memberi kefahaman Allah. Sebab tu cari Allah. Yang beri kita kefahaman Allah. Cik Zaini minum? Minum lah, ada guti canai tu. Yang beri kita kefahaman tu Allah. Penyu tak pernah belajar tapi Allah bagi dia kefahaman. Burung-burung tak pernah orang ajar cari rezeki tapi Allah beri dia kefahaman. Dia tak ada akal untuk fikir tapi Allah beri dia kefahaman. Beramai-ramai manusia yang Allah bagi dia akal tapi tak faham-faham tentang kekuasaan Allah. Allah yang besar. Tak salah kau bakal kita besar.
Tapi kau faham tak yang bagi kita besar tu bukan keringat engkau, bukan kudrat engkau, bukan kerja keras kau, bukan usaha bermati-matian engkau. Yang beri engkau kemenangan, kejayaan, kekayaan itu ialah Allah. Berapa ramai orang faham tu? Yang jadikan kau ustaz, tuan guru, ulama, Allah. Berapa ramai orang faham tu? Saya kena basuh, kena hentam. Awak cakap debat-debu macam bagus. Saya belajar sampai sini-sini sekian-sekian. Saya lebih tahu bab agama lah, awak tahu apa? Buat live pakai kek macam orang agama macam bagus. Kena hentam gitu. Alhamdulillah, syukur kan. Nampak? Yang beri faham tu Allah. Kan? Kita belajar agama bukan nak tunjuk bahawa kita lebih alim pada orang lain. Kita belajar agama ni nak tunjukkan kita ni hamba. Makin belajar makin bodoh, makin belajar makin tak tahu, makin belajar kita baru tahu. Kita ni orang yang banyak benda tak tahu rupanya. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nampak tak? Ada banyak nak tak? Tak nak tak? Ya, tak apa. Nak. Kau tengok apa kat Facebook, TikTok dulu sekali ada ada? Tak ada. Nak tak apa tak payah bagi lah. Kita cerita je lah. Kalau nak, tuan-tuan, ada anak tak pening kepala ke? Siapa mak apak yang ada anak tak pening kepala? Ajar saya. Saya nak tengok. Kan? Ada 10 mak apak, 11 orang pening kepala. Kan? Saya nak kongsi, tak nak ke? Alah. Kan? Perkara ni kecil, tapi mungkin boleh remind kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tinggal satu je Cik Zani? Ada, Alhamdulillah. Ada soalan Syafiq Siddiq? Waalaikumsalam Zainuddin. Terima kasih. Nur Rasmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mereka yang baru saja masuk live ini, selamat Hari Raya untuk anda. Tak sempat, mungkin anda sepanjang Hari Raya tak masuk live saya. Selamat Hari Raya untuk anda. Yang dah biasa masuk, banyak kali aku ucap selamat Hari Raya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya. Di TikTok ada soalan daripada user 109. Ya, user. Soalan dia, Assalamualaikum Pak Aris. Apa Assalamualaikum. yang perlu kita standby untuk gempa bumi? Dia macam ni. Sahabat, nampak soalan tu nampak gua-gua. Apa persiapan yang saya nak buat untuk ke bumi? Apa persiapan saya nak buat untuk pam. Soalan ni dah pernah tanya pada Nabi. Sahabat pernah tanya pada Nabi. Kan? Persiapan yang paling besar, sahabat-sahabat, ialah takwa. Kembali kepada agama kita. Kembali kepada Allah. Kembali pada Allah. Orang yang sujud, mati. Orang yang tak sujud pun mati. Orang yang sujud pada Allah, orang yang zikir, orang yang buat amal, Allah akan uji. Orang yang tak beramal, orang yang lara, orang yang happy, orang yang enjoy pun Allah uji. Tentu tak sama kan cara penerimaan mereka. Tentu tak sama kan cara bantuan Allah kepada mereka. Orang yang Allah sayang, Allah uji besar, Allah bantu dia. InsyaAllah. Itu dia kata, Inna Allah. Ini yang dikatakan, Allah bersama dengan orang. Orang yang bersama, Allah bersama dengan orang yang sabar dan reda. Maka orang yang sujud pada Allah, orang yang Allah uji, orang yang jaga amal Allah uji, orang yang zikir Allah uji, dia ada dua perkara ni yang tak ada pada orang lain. Apa dia? Reda dan sabar. Satu Nabi suruh kita, banyak formula Nabi ajar kita. Allahumma inni as'aluka ridaka wa jannah. Nak jannah, kena belajar dapat reda Allah dulu. Macam mana boleh dapat syurga kalau tak dapat reda Allah? Maka kat dunia ni, kita nak cari reda Allah. Siapa-siapa yang Allah reda, hidupnya pasti menang di akhirat. Confirm. Jadi persiapan kita apa? Kembali pada Allah. Persiapan kita apa? Pergi masjid. Persiapan kita apa? Pegang Quran, baca Quran, hayati Quran, belajar Quran. Sebab Nabi dia kata apa? Kan? Tak akan sesat manusia ini kalau ada dua perkara. Kita bawa sunnah Rasulullah. Al-Quran dan sunnah Nabi. Sedaya upaya tuan-tuan, setiap hari mesti, wajib ada sunnah Nabi yang kita pertahankan dalam hidup kita. Tak besar, kecil, buat. Contohnya, masa makan ada sunnah ketika makan. Ketika mandi, ada sunnah ketika mandi. Nak masuk tandas, masuk kaki kiri, sunnah. Keluar kaki kanan, sunnah. Nampak? Nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sunnah. Allahu Akbar. Lepas makan, alhamdulillahillazi. Sunnah. Allahu Akbar. Subhanallah. Apa saja kita buat, utamakan kanan, baru kiri. Sunnah. Banyak benda kita dibuat. InsyaAllah. Kan? Kita, ya Allah, apa aku buat ni? Aku nak hidupkan sunnah. Bagi tahu pada Allah. Ya Allah, tolong aku, ya Allah. Agar setiap perbuatan aku ini akhir menjadi kelaziman, kebiasaan. Demi cinta aku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana engkau, ya Allah. Jadi kita ikat itu sunnah. Satu, bila Allah hadirkan masalah, berat. Bukan senang.
Kan? Terduduk kita, tapi orang beriman, dia cepat bangkit. Walaupun dia terduduk. Terduduk tetap terduduk, tuan-tuan. Kan? Macam sahabat tanya, ya Rasulullah, isu himpitan kubur. Nanti kita tolong rusuk kita ni. Tolong rusuk kita ni. Macam ni lah. Macam ni. Kan? Semua kena. Semua kena. Semua kena. Kau orang alim ke, kau tuan guru ke, semua kena. Tapi perbezaan dia antara orang alim, orang takwa, orang biasa-biasa adalah apa? Kan? Rasa dia. Kesukaran dia. Kan? Bantuan Allah pasti sampai. Pasti sampai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi persiapan kita apa? Kembali pada Allah sekarang. Didik anak-anak kita kembali pada Allah. Yang ada nak kan, ada tindak kan, ada tindak kan, kita kongsi. Walaupun ada yang buat bodoh, tak tahu, buat tak tahu kan, mampus kawat, tak kisahlah. Dan dia nak masuk, saya kongsi. Anak datang, ya, subjek bahasa Inggeris susah. Ya, tak boleh buat lah ya. Ya, apa ni, kat madrasah kan, budak-budak ejek kita. Ya, nek, apa, budak-budak ada buli-buli kita. Contohlah, kan. Ajar anak kita, mungkin benar dia kata. Tapi ni isu subjek susah, subjek payah, apa kerja rumah banyak tertekan. Ajar anak kita apa? Kan? Kamu jangan selesaikan masalah mereka. Ajar mereka, mes ni. Angkat air, angkat wuduk sekarang. Buat solat sunat 2 rakaat. Engkau mengadu pada Allah dulu. Sebelum kau mengadu kat aku. Itu teknik dia. Jadikan dia biasa mengadu pada Allah sebelum mengadu bapak. Bapak ni siapa? Makhluk. Bapak ni siapa? Makhluk. Engkau cerita pada bapak. Bapak engkau pun ada masalah. Nak cerita pada bapak dia. Bapak dia dalam kubur sekarang. Faham? Kan? Saya ayah. Kan? Saya pun ada masalah, saya cerita kat ayah saya. Ayah saya ada masalah, cerita kat ayah dia macam mana? Datuk saya dah meninggal. Cari Allah, bukan cari makhluk. Ajar awal tu macam tu. Asasnya. Allah, 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 Allah. Ha, Allah, Allah, Allah. Apa pun Allah, apa pun Allah. Terbiar anak kita untuk fikir Allah, Allah, Allah. Ni sayang, ni zikir ni amalkan. Apa zikir tu ayah? Engkau ada masalah, semua orang. Dalam kelang kau ada berapa orang? 40 orang. Dalam 40 orang tu ada yang susah, ada yang senang. Fizik ni memang susah. Bio ni memang susah. Tapi, kan, engkau cerita kat ayah, takkan ayah nak bagi tukar cikgu kau tu. Ayah kau, ayah ni siapa? Kan? PPD punya orang ke? Kabel dengan PM kuat ke? Apa yang kau nak buat sayang? Nak long ngate pak tak tam apa saya nama yang kita panggil anak kita ni ya? Kan? Buat amalan solat sujud, solat sunat 2 rakaat, dalam sujud minta bantuan Allah, buat zikir ni sayang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapa ajar? Nabi. Bila Siti Fatimah Az-Zahra dalam keadaan kesusahan, Nabi tidak bantu dalam bentuk fizikalnya. Hantar orang gaji, hantar mantu, Nabi boleh buat. Tapi Nabi tak nak buat macam tu. Sebab apa? Nabi tahu, ini semua amalan nantinya akan dipegang oleh manusia selepas itu. Iaitu kita. Susah aja minta bantuan. Minta bantuan Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini amalan orang kecil kan. Ini amalan jumpa dalam solat, ketika solat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maka ketika wirid, kamu akan jumpa Subhanallah 30 kali. 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Dan, tapi hakikatnya dia duduk besar kedudukannya. Ada masalah, bawa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Teknik psikologi. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Kurang mampu aku ya Allah. Tak cukup kuat aku ya Allah. Ya Allah tolong aku ya Allah. Aku lemah ya Allah. Masalah ini sangat besar ya Allah, tolong aku ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tak nafas. Ya Allah tenangkan aku. Sebab orang yang mencari Allah, Allah tak bagi solusi macam tu je. Allah bagi satu peringkat yang paling mahal, yang tak akan jumpa walaupun kau mengadu bapak engkau mengadu mak engkau mengadu ketua kampung, engkau mengadu ketua kelas, kau mengadu siapa pun, dia tak boleh bagi. Yang Allah saja ada benda tu. Apa dia? Ketenangan. Sebab itu bila kita banyak mengadu Allah, menangis di malam hari, minta bantuan dia, maka Allah akan hantar ketenangan. Orang yang tenang, insya-Allah dia menang. Orang yang tenang, dia boleh fikir dengan bijaksana. Orang yang tenang, dia boleh fikir dengan relax, satu-satu dia susun. Orang yang tenang baru boleh datangkan strategi. Orang yang tenang baru boleh fikir dengan baik. Jadi kembali pada Allah sebab tak ada siapa. Kan, bang, tolong saya bang. Susah hati saya ni bang, kat pejabat ni, aduh, ya Allah. Saya seorang je kerja penat bang. Yang lain semua macam musibat. Kerja mengelak-elak, mengulau-ulau. Saya seorang je buat kerja bang.
Kan? Tapi kadang-kadang bos puji yang lain, tak puji saya. Suami kata, awak ambil solat, awak ambil wudu, buat solat sunat 2 rakaat mengadu kat Allah dulu. Nanti kita duduk sama-sama bincang. Lepas dah solat nak cakap apa dengan Allah, kau cakap lah apa yang kau cakap dengan aku tadi tu. Kau cakap pada Allah sekarang. Cakap pam, habis. Assalamualaikum. Okey, duduk sebelah suami. Suami pun standby. Apa? Jom kita zikir sama-sama. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Apa ni bang? Bukan sisa masalah. Ceritakan pada isteri. Abang, kalau bersisa masalah, kan? Abang tak adalah masalah sekarang. Abang pun ada masalah kat pejabat. Kan? Jadi apa kita buat? Kita zikir. Dengan zikir kita tenang. Dengan zikir kita akan reda sikit kesulitan kita. Reda sikit stres kita. Tuan-tuan kena ingat ya. Dengar pesan saya baik-baik. Berapa ramai orang murung kerana masalah. Berapa ramai orang tak boleh handle masalah walaupun dia doktor. Saya nak kongsi satu cerita. Kisah kawan saya. Kenalan saya, kawan saya, satu sekolah dengan saya. Saya habis belajar, saya pergi ke Pulau Pinang. Sambung belajar di sana. Tapi kawan saya pergi ke London. Dia buat medik. Dia buat kedoktoran, dalam bidang kedoktoran. Kawan saya berbangsa India. Allahu Akbar. Nama dia masih saya ingat lagi sampai sekarang. Tapi dah cukup lama saya tak jumpa dia. Masa saya belajar di Pulau Pinang dulu, zaman tu tak ada handphone, maka kita terputus hubungan. Tak adalah nak bercall-call, nak apa, tak ada kan. Zaman tu tak ada benda tu semua. Tahun 1993, 94, 95 tak ada benda ni semua. Tapi saya dapat maklumat daripada kawan-kawan yang berada kat luar negara, kawan-kawan yang belajar. Saya ada beberapa kawan yang pada best saya, kan? Best saya yang belajar ke luar negara. Saya dapat maklumat bahawa kawan saya ni jadi kemurungan. Dia buat medik, old age, SPM old age. Tapi bila berada kat sana tahun 3 tak salah saya ke tahun 2, dia kemurungan dan akhirnya dia terpaksa berhenti belajar medik. Dia stres, tak mampu nak handle. And dia bukan Islam lah, tak mampu nak handle masalah. Masalah apa tuan-tuan? Budak pandai, old age, tapi dia tak boleh handle apabila putus cinta dengan awek dia. Dia putus cinta dengan awek dia, tak boleh handle. Nampak tak? Jadi jangan ambil mudah benda ni. Kita umat Islam, kita ada jalan, kita ada cara, kita ada kaedah, kita ada metod untuk selesai masalah. Tapi sayang sekali, kan, ramai umat Islam, banyak umat Islam, bila dia masalah, dia stres, dia tekan, kan, maka dia jauh pada Allah. Kan? Kadang-kadang kemurungan, fikir. Sahabat, bila anda ada masalah, jangan sesekali duduk sorang-sorang. Melainkan anda buat ibadah, solok, buat zikir, tu lain. Duduk sorang-sorang fikir, kenapa aku macam ni? Kenapa dia buat aku macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa? Pam, iblis akan datang. Dia tak akan bagi can. Dia tunggu peluang lama nak godol, nak jahanamkan iman kita. Dia datang, pam, habis kita. Lingkup kita. Nampak tak? Itu yang menangis, ketawa seorang menangis. Kadang-kadang bukan cancana orang. Kadang-kadang ambil apa? Ambil ganja, ambil heroin, ambil pil penenang. Pergi hospital senang jalan kerja, ambil pil penenang. Pil penenang, saya nak bagi tahu awal-awal. Banyak orang saya dan nasihat bila jumpa saya bukan pakar. Tapi alhamdulillah, formula yang saya kongsikan, saya lihat alhamdulillah lah. Ada seorang klien saya datang jumpa saya, dia tertekan, dia stres. Saya kata, puan, syaratnya yang pertama, jangan sesekali pergi hospital kerana tekanan dan stres. Sebab hospital akan bagi ubat penenang. Bila kita dah mula bergantung harap kepada ubat penenang, kita nanti tidak bergantung pada Allah. Stres ambil ubat. Sedangkan ubat kita ialah zikir. Ubat kita ialah Quran. Ubat kita ialah solat. Nampak tak golongan Yahudi, golongan kafir, laknatullah ni, yang mereka yang ada agenda untuk musnahkan Islam tu laknatullah lah. Mereka ada agenda untuk lemahkan umat Islam. Mereka bermain game yang kita tak perasan ni. Kita tak sedar ni. Maka bila stres, ambil ubat. Stres ambil ubat. Sedangkan Nabi tak pernah ajar. Adakah kamu fikir bahawa di zaman Nabi tak ada stres? Di zaman sahabat tak ada stres? Lagi stres. Sebab dah kena tekanan ni. Ahli keluarga tak masuk Islam. Dia dah masuk Islam. Tak stres ke? Nampak tak stres? Dia nak ikut Nabi. Yang keluarga tak nak ikut Nabi. Yang ni kata, kau gila kau ikut macam ni. Nampak? Sedangkan kita kadang-kadang, kan, benda-benda macam ni pun, benda-benda kecil pun kita boleh stres pula. Kan? Kamu rasa sahabat tak stres ke? Sahabat tak ada tekanan ke? Sebab mereka ada amalan yang amalan itu sampai sekarang wujud. Yang kita tak guna pakai. Betul?
Kan? Ni ayanda kita ada kat depan ni. Ni seram kat ni. Tiba kata terajang gitu kan. Alhamdulillah hujan. Syukur. Syukur hujan. Puan Afni Anggun dah ucap terima kasih. Puan Afni Anggun, ni sahabat saya, teman saya, follower saya yang sekian lama. Semalam saya sempat ziarah dia. Ini khusus untuk Puan Afni Anggun, untuk anda. Kuatkan diri. InsyaAllah, apa yang saya janji semalam, saya akan cuba sedaya upaya. Dan usahakan insyaAllah Puan Afni Anggun saya nak lihat anda sihat. Ini adalah saya punya klien yang dah 15 tahun hemodialisis. 15 tahun hemodialisis. Dan insyaAllah, kita doa sama-sama semoga dia sihat. Macam-macam penyakit datang lepas tu kan, kuat kan. Mudah-mudahan cadar yang dah hilang dapat datang kembali. Orang yang faham-faham lah kan. Okay, next. Di TikTok komen daripada Fatimah Zahra. Ya, Fatimah Zahra. Manusia bukan tak faham, tapi ego dan malas. Lebih fokus pada kemahuan, bukan keperluan. Betul Puan Fatimah Zahra, tapi Allah yang beri faham. Bab agama ni Allah bagi faham. Satu bila kita belajar, ada yang tak faham, Allah yang bagi faham. Mereka ada akal untuk fikir. Mereka boleh cipta komputer. Mereka boleh cipta aplikasi. Tapi Allah tak bagi kefahaman bab agama. Mereka tak akan jumpa kalimah la ilaha illallah. Abu Jahal hidup di zaman Nabi. Nampak Nabi. Kita tak nampak Nabi, cinta Nabi. Dia nampak Nabi depan mata. Firaun nampak Nabi Musa. Tapi Allah tak bagi dia faham agama. Maka dia hidup dengan kefahaman yang dia Tuhan. Dia faham bahawa dia golongan bangsawan. Dia faham bahawa dia hebat. Dia kuat. Habis. Karun faham bahawa dia kaya. Dan Musa kata, Karun, keluar zakat. Aku kerja kuat. Apa hal pula keluar zakat? Aku kaya sebab usaha aku. Aku kaya sebab kerja kuat aku. Aku kaya sebab kecerdikan aku. Abah tak bagi dia faham. Abah tak bagi dia hidayah. Bila Abah tak bagi hidayah, berapa ramai orang kerja ke hospital, doktor-doktor Allah bagi daya. Dia tengok cara orang nak meninggal. Dia terfikir, orang Islam meninggal di hari terakhir, nazak macam ni. Orang bukan Islam macam ni. Dia tengok, Allah bagi dia faham. Dia nampak Islam. Orang Islam setuk-turuk pun meninggal cara macam ni. Yang lain meninggal cara macam ni. Oh, dia faham. Allah yang bagi dia faham. Berapa ramai nurse masuk Islam? Kan? Tapi kalau awak tak bagi faham, dia nampak jenazah pun dia tak ada kesedaran. Dia nampak jenazah pun tak ada kesedaran. Dia urusan jenazah tapi tak rasa apa-apa. Awak tak nak bagi dia faham. Allahu Akbar. Selain itu, sikap-sikap tu memang wujud lah. Sombong, angkuh. Rasa riak. Riak ni lebih kepada orang beribadah. Dia solat, dia hebat, dia riak. Habis iman dia. Satu, kita jangan pandang orang tak ada masa depan. Pakai skirt, tengok pakai baju pun macam tak pakai baju. Jangan hina. Mungkin orang tu besok dia pula pakai tutup-tutup, anak engkau yang tertongging besok. Jangan cerita-cerita orang kan. Hidup akhir zaman ni semua kemungkinan boleh berlaku. Aku heran anak si Zali tu. Kan? Daripada zaman dia bujang sampai dah ada anak, keluarga huru-hara. Keluarga semua teruk. Kan? Kau pandang keluarga dia buat apa? Kau mintalah hidayah. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada keluarga dia. Engkau tahu tak anak engkau pergi sekolah buat apa? Engkau tahu tak anak engkau pergi tuition buat apa? Engkau tahu tak anak engkau kat universiti keluar dengan jantan? Engkau tahu tak? Engkau berbangga anak engkau masuk universiti. Tapi apa dia buat kat universiti engkau tahu tak? Jadi jangan sombong. Kan? Ini iblis ni, dia punya game engkau tak mampu nak handle, melainkan kembali pada Allah. Nabi Adam, iblis game masa kat syurga. Engkau siapa? Aku ni siapa? Next. Ada dua soalan lebih kurang sama. Yang pertama daripada 5Q di TikTok. Salam Pak Riz, saya ada anak lelaki, dah jenuh beri nasihat, bagi teguran. Tetapi hari-hari nak kena tegur. Mungkin ada silap dan salah saya masa dulu-dulu. Apa harus saya buat? Yang kedua daripada Hasnah Aziz. Assalamualaikum Pak Riz. Saya ada anak lelaki tak mau ikut cakap saya. Macam mana saya nak buat? Okey, bab hidayah milik Allah. Bab ikhtiar milik kita. Usaha milik kita. Jangan berhenti. Saya nak cakap macam ni, Puan.
Pak Riz, saya tak baik nak ingatkan apa ni anak saya. Alah, kalau tak ingat tak solat. Kalau tak ingat tak solat. Perasan tak tiap-tiap hari orang buat lawangan azan. Allahu Akbar tu syariat. Lawangan azan syariat. Itu nak ingatkan kita. Perasan tak kadang-kadang, dah pukul 1. Nampak tak lawangan azan tu buat kita, ya Allah, dah pukul 1 dan kita leka, betul tak? Leka. Dengan azan baru kita perasan masuk waktu, betul. Maka mengingatkan itu adalah sunnah. Adalah dakwah besar. Ingatkan orang, remind orang adalah dakwah besar. Maka puan sedang hidupkan sunnah Nabi. Puan sedang hidupkan amalan Rasulullah. Maka jangan nampak, jangan fikir, jangan ada perasaan bahawa penatlah nak ingatkan orang setiap hari. Tahu tak apa yang kami buat kat madrasah? Tiap-tiap hari nak kena ingatkan pelajar. Kan? Langgar balik, ingatkan balik. Langgar balik, ingatkan balik. Kalau kami kata, dah ingat pun kau buat, pergi mampus kau. Habislah budak-budak tu lagi dia enjoy. Kan? Betul tak? Lagi dia enjoy. Kita bagi tahu. Dan dengar azan. Sebelum azan, 20 minit sebelum azan dah ada kat surau. Dia langgar juga. Kena pula ayat had. Dia langgar juga. Kalau kita rasa kita penat, budak-budak ni enjoy lah. Kan? Kita kena remind setiap masa. Itu satu. Yang nombor 2, puan. Kan? Saya nak puan kena faham. Apabila kita sampaikan satu perkara pada seseorang, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu adalah ilmu yang Nabi Musa dapat daripada Allah direct. Ilmu yang Allah bagi direct kepada Nabi Musa. Yang hari ini tertera dalam Al-Quran. Yang ilmu tu sekarang dah jadi pegangan kita. Kalau kita nak hebat, sampaikan dakwah sampai, maka jangan hilang kebergantungan kita pada Allah. Jadi puan sebagai ibu, puan sebagai ayah, puan sebagai penjaga, sahabat-sahabat sebagai penjaga, kena jaga amal ibadah. Kebergantungan pada Allah mesti jangan sampai didik anak rasa kita yang didik. Kita yang boleh ubah dia. Jangan. Yang beri hidayah Allah, yang nak tarbiyah kita. Yang beri hidayah Allah, yang nak ingatkan anak tu kita. Saya nak ingatkan begini, puan. Tukar sekarang pemikiran kita. Ya Allah, terima kasih engkau hantar anak aku yang bermasalah. Terima kasih ya Allah, engkau hantar anak aku yang lupa. Engkau hantar anak aku yang banyak masalah. Terima kasih ya Allah. Pasal apa? Sebab bila ada anak masalah, kamu dekat dengan Allah. Bila ada anak masalah, kamu sedang usaha untuk sabarkan iman dia. Bayangkan anak tu nampak baik, jaga solat, kamu tak akan mungkin kan, dekat dengan dia untuk bantu dia. Sebab dia nampak bagus. Bila tiba-tiba masuk universiti, mula kena jantan. Dia mula kena jantan. Jantan tu pula handsome. Jantan tu buat pandai bicara, pandai putar belit, pesulap merah. Kan? Pandai pusing, pandai sana. Kan? Kaki saka, kaki sakau. Dia mainkan perasaan anak kita dah jatuh cinta. Nampak tak? Bila jatuh cinta, keluar berdua bersama, tinggalkan solat, mula berpimpin tangan, mula berkucupan, mula berpelukan. Anak kita asyik masuk kali pertama dipeluk oleh orang yang bukan ahli keluarga. Dia rasa sonok, dia rasa disayangi. Sedangkan jantan tak guna bangsat ni, nak gunakan hanya nak dapatkan tubuh badan sahaja. Anak kita tak pernah terdedah dengan dunia yang buruk, tiba-tiba dia jadi buruk. Nampak tak kita jauh? Macam mana? Maka bersyukurlah ada depan mata anak kita rosak, anak kita masalah. Ruang untuk kita minta bantuan Allah. Minta hidayah Allah. Minta kasih sayang Allah. Jadi jangan nampak anak buruk, maknanya buruk dah keluarga kita. Tidak. Allah sedang hantar kasih sayang, kita tak nampak. Ustaz, tolong saya Ustaz. Seorang ahli sufi didatangi oleh seorang lelaki. Wahai Syekh, aku tertekan. Sebab ujian yang Allah kirim kepada aku sangat berat. Lepas satu-satu. Tolonglah engkau ni wali Allah. Engkau ulama besar. Tolong doakan untuk aku. Agar Allah angkat segala kesakitan ini. Allah angkat segala musibah ini. Allah angkat segala masalah ini. Apa kata Syekh tu, ahli sufi tu ke? Apa dia? Wahai sahabatku. Mana mungkin aku minta Allah angkat masalah ini kembali. Sedangkan Allah turunkan masalah ini dengan rahmat dia. Allah turunkan masalah ini dengan kasih sayang dia. Mana mungkin aku minta Allah angkat kasih sayang dia? Maka kau hadapi dengan kasih sayang Allah. Cari dia. InsyaAllah kita menang. Anak ada masalah. Sampai mati anak tu hisap dada. Kita meninggal. Dia masih hisap dada. Ada kamu gagal. Ya, kamu gagal. Kalau kamu tak tarbiyah di sepanjang masa. Hidayah milik Allah. Wahai Allah,
telah aku bimbing dia sepanjang hayat aku. Sehingga hari terakhir aku, ya Allah, aku masih ingatkan dia. Malah aku tulis kata-kata, aku tampal kat dinding-dinding rumah aku untuk remind dia, engkau yang berkuasa. Kembali pada dia, anak. Anakku, ingat Allah. Aku meninggalkan wasiat, aku meninggalkan kata-kata positif, aku meninggalkan ingatan pada dia. Maka anda bukan ibu yang gagal. Anda bukan ayah yang gagal. Nampak tak? Allahu Akbar. Anak saya SPP, masuk asrama penuh, ulang alik naik atas pentas. Tak ada masalah, tak ada rekod apa-apa. Anak masuk universiti bagus, masuk kerja syarikat besar, makan rasuah. Kan? Makan rasuah, pecah amanah, tipu sana tipu sini. Bapak tu percaya anak tu bagus. Rupanya anak tu apa? Sebab apa? Masa dia dibesarkan tak dibekalkan dengan ilmu. Sebab kita rasa anak kita baik. Kalau demam bagi ubat. Betul tak? Jadi kalau anak kita tak nampak sakit, kenapa nak bagi ubat? Ini salah mendidik anak. Anak kau pandai ke, bodoh ke, bangang ke, anak kau musibat ke, anak kau baik ke, mulia ke, bagi ilmu agama. Nah, ini zikir dia nak. Satu, jumpa saya 24 bulan 12. Lama lagi. Tapi kita dah mula promosi program ni. Sebab saya nak jumpa anda. Dalam program saya 24 bulan 12. Program keluarga paling besar yang kita bangunkan untuk remind semua orang. Kita bukan buat untuk nak untung. RM30 saja. Kan, dewan tu kita sewa bukan murah. Kan? Tim saya kata kenapa murah? Saya nak jumpa, saya nak seronok, saya nak gembira sampai ke ilmu. Saya nak jumpa follower saya, kenalan saya, sahabat saya di tempat yang terbuka dengan 2,000, 3,000, 4,000 orang. InsyaAllah kita jumpa 24 dan 12. Nampak tak ya? Tuan-tuan, banyak orang ingat anak sakit kena bantu, anak sihat biarkan dia. Ini silap besar mendidik anak. Pandai bukan maknanya baik, baik bukan maknanya pandai. Kena faham tu. Kan? Pandai bukan maknanya dia ada akhlak. Orang ada akhlak tak semestinya dia pandai. Kadang-kadang akhlak dia tinggi tapi dia bodoh. Anak saya ni bodoh, baris. Pergi sekolah pun duduk kelah ujung. Tak pandai. Puan, yang tak pandai ni dah banyak masa dengan puan besok. Ketika puan meninggal, tantah kepala puan duduk kat atas bahu dia. Anak yang doktor tu kat mana pergi? Hello, Ngah. Baliklah kampung Ngah. Alamak, banyak pembedahan otak kau. Musibatnya pemikiran. Ini bahasa kasar ni. Bukan gurau ni. Anak kaya, tak ada masa nak balik. Sibuk meeting sana, meeting sini. Mak kau duduk kat dapur tengah sakit tu. Bukan gurau ni, sampai kena-kena lah. Sibuk. Masuk kat Facebook, cerita sana, cerita sini. Mak kau kat dapur, mak kau kat rumah, bapak kau kat rumah tengah susah. Nampak? Nampak? Tapi anak yang bodoh, anak yang tak pandai, yang duduk kat kampung, yang tolong mak bapak, mungkin tak diraih, tak dipandang, dimuliakan oleh manusia, tapi Allah sedang muliakan, penduduk langit tengah muliakan. Uwais Al-Qarni. Kan? Itu cerita kena pegang. Jadi kalau kamu adik-beradik, ada adik-beradik bodoh, kau jangan hina adik bodoh kau tu. Kau jangan hina adik reda Allah, kita mesti dekat dengan dia. Nak reda Allah tapi jauh pada dia. Macam nak dapat reda? Kita nak reda dengan ujian Allah dan Allah reda dengan apa yang kita terjemahkan sebagai seorang hamba. Itu sebab ingat orang yang tak dapat reda Allah, dia takkan dapat peluang ke syurga Allah. Kena faham tu. Jadi nak cari reda Allah tu, kita mesti reda dengan ujian Allah. Jadi macam mana kita nak dapat tu? Ini saya pesan pada diri saya. Okay. Maknanya bila Allah puji dah, lepas balik. Bila Allah puji tu, bila Allah puji, kan, kita dah biasa dengan networking dengan Allah. Maka kehadiran reda tu lebih senang. Ini bila senang, solat lewat. Bila senang, shopping banyak. Masjid tak tinggal. Masjid tinggal. Bukan tak tinggal, tinggalkan terus. Kita jantan tapi tak sampai masjid. Macam kita lelaki sihat tak pergi masjid. Macam, nampak tak? Ini masalah kita. Jadi macam mana kita nak dapat reda sedangkan Allah pun tak jumpa kita tempatnya Allah nak jumpa? Nak bagi gambaran, nak bagi analogi, nak bagi dia punya gambaran semudah je. Ada orang sangat kaya, kita tak pernah kenal dia, tak pernah jumpa dia, tak ambil tahu tentang dia, tiba-tiba kita miskin, kita cari dia. Dia tak kenal kita, susah nak bagi kita. Tapi Allah lain. Namun begitu, itulah dia punya gambaran. Kita misalnya networking dengan Allah, baru kita dapat reda tu. Kita boleh reda dengan kesakitan tu. Satu, buat amalan zikir. Amalan zikir dia banyak main kat sini, kat hati. Jadi reda tu kat sini juga. Nampak tak? And dia ada amalan hati, dia ada amalan roh, dia banyak. Kan zikir-zikir ni. Kan Allahu Akbar. Tapi saya nak bagi tahu amalan hati kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Contohnya, bila kita buat amalan hati kita, amalan, jadi hati kita kuat.
Bukan pergi angkat benda berat, nak tubuh badan kuat, tak jadi masalah. Nak sihat. Tapi sihat tubuh badan mesti diseiringkan dengan sihat roh kita. Jasmani, rohani kita juga mesti sihat. Nampak tak? Kita angkat pergi gym, angkat benda berat, perbub, angkat ni. Kuat, Alhamdulillah, badan berketak-ketak, bagus. Tapi, hati kita kuat tak? Ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Badan berketak. Dengar azan tak semut. Mana kekuatan kau? Itulah Pak Riz, saya susah lah Pak Riz. Ni azan subuh ni, isteri saya pula peluk saya. Kepala otak kau. Nampak tak? Engkau rasa isteri kau boleh peluk kau sampai bila kan? Besok kau mati, isteri kau nak peluk kau lagi. Silap-silap, wallahu alam, minta maaf tau. Silap-silap, dia peluk lelaki lain bila kau meninggal besok. Kan? Dia nak kahwin juga. Dia masih muda. Kau meninggal umur 23 tahun. Kan? Umur 23 kan? Muda-muda macam kita, level-level kita dah 50 lebih ni tak ada hal. Betul tak? Allahu Akbar. Kan? Anak dara mana minat kita ni? Kau minat rezeki je. Dia kata tak payahlah. Dah tertua nak aku nak kahwin dengan orang tu. Besok tak sampai 2 tahun aku kahwin dah terbaring. Alhamdulillah. Nampak tak? Umur baru 30 meninggal. Suami meninggal kan? Perempuan tu baru umur 30. Kan? Atau lelaki tu baru 30. Memang dia ada perancangan kan nak kahwin kan? Jadi kau kena tinggalkan bini kau, tinggalkan suami kau lebih awal. Solat bukan tinggalkan pergi shopping. Pergi shopping kau boleh tinggalkan suami kau pula kan? Engkau pergi kerja boleh tinggalkan bini kau pula. Tapi untuk akhirat tak boleh tinggalkan bini. Macam mana? Ini satu benda pelik tu. Betul tak? Nak pergi kerja boleh tinggalkan bini kan? Cium-cium dahi, cium pipi, bawa kahwin. Ada orang amalkan masa sekarang. Kan? Dia nak pisah, dia peluk bini dia, dia cium pipi kiri kanan, peluk dahi. Bibir jangan peluk. Sebab bila bibir kita cium je, tak jadi pergi kerja. Oh macam Syafiq lah, dia Siddiq pasangan muda. Kan, baru umur berapa? Boleh masuk 30 kan? Masuk 30 ke? Baru masuk tahun ni. Tahun ni, birthday kau baru 30 kan? Maknanya kau baru 29 kan? Mana tak boleh. Kita apa nak cium mulut apa gigi mana tak ada. Okeylah, saya nak undur diri. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok, di Facebook. InsyaAllah seronok gembira bertemu anda. Ada banyak formula, banyak teknik, banyak kaedah. Live saya ada orang tanya, Pak Rizmi live ni untuk apa ni sebenarnya? Motivasi diri, jati diri, semangat untuk teruskan perjalanan hidup. Saya mendoakan agar perkongsian saya setiap hari ini akan memberi impak pada kehidupan orang lain. Saya tak akan mampu untuk ketuk bergumah setiap orang. Kan? Tapi bila buat live, kita dapat jumpa ramai orang. Daripada ramai yang hadir, mungkin ada orang yang benar-benar tengah buntu, benar-benar tengah susah. Mudah-mudahan petua, tips, kaedah, metod, semua yang dikongsikan setiap hari ini akan memberi impak kepada kehidupan orang lain. Itu yang saya harap. Saya dah jumpa orang yang nak bunuh diri kerana kekecewaan yang sangat dalam. Saya pernah jumpa orang murung tiba jadi gila kerana kekecewaan yang sangat dalam. Sebab tu hidup ni tuan-tuan, insyaAllah nanti pada 24/12 saya kongsi. Ada banyak perkara-perkara yang kita boleh belajar. Teruskan belajar tuan-tuan. Sebab tu hidup ni jangan bergantung pada makhluk. Anda seorang mak, jangan bergantung pada makhluk. Bila bergantung pada benda-benda makhluk, anak tak balik, kamu akan menangis berterusan. Kamu akan sedih sebab hidup kamu ada makhluk. Tapi kalau hidupmu ada Allah, kamu tak akan rasa sedih, kamu tak akan menangis, tak isak-isak, entah kembali kat bucu katil, kat dinding sebab anak tak balik. Sebab apa? Sebab satu hari nanti kamu yang akan balik. Kamu akan duduk seorang diri dalam kubur. Allahu Akbar. Kan? Kamu akan seorang juga akhirnya nanti. Sebab tu hidup ni jangan bergantung pada makhluk. Bergantung pada Allah SWT. Maka siapa pun makhluk itu, anak kita, suami kita, isteri kita, apa pun pengkhianatan dia pada kita, apa pun kesakitan yang dibagi pada kita, apa pun kezaliman yang dibagi pada kita, takkan mencederakan iman kita sebab kita ada Allah. Itu yang kita nak pegang, nak belajar benda tu bukan senang. Kita sama-sama. Saya pun tak sampai level di mana dalam hati 100% ada Allah, tak ada makhluk. Oh, bukan senang. Bukan senang. Kan? Bukan semudah tu. Kan? Belajar dan belajar dan belajar. Dan saya kongsi dengan anda bukan sebab saya orang alim, bukan saya tuan guru, tidak. Saya berkongsi dengan anda supaya kita sama-sama dapat naik satu kapal yang sama menuju ke akhirat, menuju destinasi yang sama. Insya-Allah. Itu harapan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala samat. Okey sahabat-sahabat, saya Pak Riz daripada Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adawiyah, tim Pak Riz. Dan insya-Allah kan undur diri. Besok kita jumpa lagi hari Jumaat. Besok hari Jumaat berkat hari Jumaat insya-Allah. Dan saya nak juga buat kalau boleh pagi, siang hari, malam. Tapi kadang-kadang kita ada komitmen lain. Dan malam ni saya ada mesyuarat keluarga.
Saya ada meeting keluarga. Subhanallah, di sebelah saya lah, adik-adik saya, kita ada meeting yang sangat besar. Bapak saya pun dah uzur, mak saya pun dah tak berapa sihat. Jadi saya, abang, kita akan ada meeting yang besar untuk adik-adik, untuk ahli 7 keluarga kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi meeting keluarga ni juga penting untuk kita amalkan. Supaya adik-adik faham, kita tak terkeluar daripada landscape yang kita bina. Tak terkeluar dari frame yang kita bangunkan. Setiap keluarga dia ada frame dia tersendiri. Engkau doktor ke, engkau engineer ke, engkau usahawan berjaya ke, engkau menteri ke, engkau esko ke, engkau siapa pun, setiap keluarga mesti ada frame dia sendiri. Setiap keluarga dia ada kaedah dia. InsyaAllah, barulah kita boleh bawa keluarga kita. Besok mak kita dalam kubur, bapak kita dalam kubur. Frame yang kita bina tu menyebabkan kita kekal ingat mak bapak kita, hantar bantuan di setiap masa. Berapa ramai orang faham? Berapa ramai orang buat? Kita sibuk tuan-tuan. Allah pun kita tinggalkan, takkan mak bapak kau ingat. Allah pun kau tinggalkan. Dah pukul 3.45. Asal nak masuk. Saya pun termasuk. Betul lah. Dah pukul 4 aku nak kabut. Kena pula itu puasa. Sedap, tenyi. Maghrib nak habis lah. Penghujung nak masuk isyak kan. Kan? Allah pun kau tinggalkan, takkan mak bapak kau dalam kubur kau boleh ingat. Nampak tak? Satu, kita nak ada frame. Ada frame. Ada landscape kita sendiri. Ada kita punya gelanggang kita sendiri. InsyaAllah. Saya nak undur diri insyaAllah. Dah zuhur. Saya Pak Aris, saya undur diri. Terima kasih semua. Jumpa besok Kita semua umat yang terbaik. Sebab itu kita kena buat yang terbaik. Baik-baik, terbaik insyaAllah. Saya serah kepada Siddiq dengan sikit suara dia. Kan? Kata dia mengajuk. Kan? Dia nak suara dia tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat semua yang bersama dengan live Pak Aris pada hari ini. Terutamanya sahabat-sahabat kita di TikTok dan juga di Muka Buku. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang hadir. Okey, kepada sahabat-sahabat yang mungkin ada tanyakan soalan tadi, mohon maaf daripada pihak Pak Aris kerana kekurangan masa lah untuk kita jawab semua soalan-soalan yang diberikan. Jadi anda boleh hadir untuk live Pak Aris esok lebih kurang pukul 11, 11.30. Jadi anda boleh stasilah jenguk-jenguk bio Pak Aris di TikTok dan juga di Muka Buku, page Pak Aris. Jadi anda boleh stasilah jenguk-jenguk kita untuk tahulah mungkin Pak Aris ada buat live kadang awal kadang lambat. Okey, jadi kepada sahabat semua terima kasih banyak. Pada yang bertanyakan soalan berkaitan dengan program Pak Aris pada 24 bulan 12, kita akan buat di Setia City Convention Center Setia Alam, insya-Allah, jika tiada halangan pada 24 bulan 12. Jadi telah pun masuk waktu Zuhur. Jadi live ini akan ditamatkan sebentar saja lagi. Rajin-rajinlah singgah ke TikTok Pak Aris 17. Ada video-video yang kita sajikan untuk anda semua. Jadi anda boleh tengok, anda boleh komen dan anda boleh tanya soalan di ruangan komen lah kalau mungkin ada berkaitan dengan kehidupan anda. Sama juga di Muka Buku, jenguk-jenguk juga Muka Buku Pak Aris, page Pak Aris untuk anda berhubung dengan kita dengan cara yang lebih mudah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok insya-Allah.